Duduk boleh tak boleh ni. Ada riwayat-riwayat dia ni, kalau kita baca kitab ni, dia syarah dia ni 5 nela syarah dia. Duk ayat ni dia dalil masing-masing. Hak Imam Abu Daud tak mari. Hak alik sana. Hak alik sana. Kalau nak kira, kalau orang alik sana dia kata tak adil ni, kata dia. Tak mari dalil kita. Buat mari alik dia saja. Tapi kita kena fahamlah. Sebab cara pengarang kitab hadis ni memang gitu. Hak dia kenal dia mari hak tu lah. Bukan semua dia mari dalil balik sana juga. Tidak mesti gitu. Bahkan ini menunjukkan dia pilih hak ni lah. Dia pilih hak ni. Kepada orang lain kalau kita perhati, termasuk di dalam kaedah juga, usul juga dalam mentarjihkan sesuatu hadis itu, sesuatu amalan di zaman Nabi ni, ulama tengok juga mana-mana mazhab pun lagu tu sebenarnya. Dia tengok juga. Sahabat besar buat hak mana? Alif mana? Itu salah satu dalil juga tu. Dalam masalah ni kita tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Hak dalam sahabat hak utama tu. Hak tu dia kata tak boleh. Dia tak boleh sebenarnya. Sahabat-sahabat lain tu ramai lah lagi. Bahkan Imam Nawawi hak kata, dia kata hak ni lah, hak molek. Sebab dia Syafi'i. Dia pun kata hak ni pendapat jumhur. Salah. Sahabat dan tabi'in pendapat jumhur hak ni. Semua dia tak sih terpulang hak tu. Dia tidak pakai hak jumhur. Dia tak sih pakai hak jumhur. Itu terpulang lah masing-masing lah. Tapi kalau mengikut kaedah umum, ramai ulama tak kira mazhab mana-mana pun, dia kata salah satu wujud tarjih ialah hadis itu dipakai oleh sahabat-sahabat hak besar. Kalau sahabat tu tak pakai, misalnya dalam masalah ni, dia tak pakai, mana hak tu lebih kemah lagi. Dengan sebab itulah imam-imam besar seperti Malik, Abu Hanifah, Thawri, Laith dan lain-lain lagi, dia kata tak ada semaya tahiyatul masjid tu, tak ada. Kalau ketika imam sedang berkhutbah, kalau imam tak khutbah lagi, tak apa hak tu semua kata tak apa hak tu. Hak ni masalah kalau imam sedang berkhutbah, baru berkhutbah ke, sudah lama berkhutbah ke, tengah berkhutbah, tak kira. Tapi kalau sebelum pada tu boleh, semua kata boleh. Di sini disebutkan dalil-dalil orang lain lagi. Umpamanya Abu Qilabah, sahabat, dia kata dia pergi semaya jemaat. Ini mengikut Khalid Al-Hadza riwayat, dia kata Abu Qilabah kalau dia pergi pada hari jemaat, tu imam sedang berkhutbah, dia duduk, dia tak akan semaya. Itu sah. Uqbah bin Amir berkata, ini juga sahabat, semaya pada ketika imam sedang duduk atas mimbar itu maksiat, kata dia. Maksiat. Pula ini sahabat juga. Selain Sayyidina Umar, selain Sayyidina Uthman, selain Sayyidina Ali, itu maksiat. Maknanya maksiat itu dosa lah, haram lah bagi dia lah. Kata tak sitimu sudah begitulah. Ini benda hak kita panggil haram, yang masih khilaf lagi tu lagu tu. Riwayat Sya'bi daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, iaitu apabila imam naik mimbar, maka tidak ada lagi sembahyang, tidak ada lagi percakapan, sehinggalah imam itu selesai. Lepas tu banyak lagi lah riwayat-riwayat yang lain yang seumpama ini. Yang paling terangnya kalau kita perhati dalam riwayat ni iaitu riwayat Nubaisyah Al-Hudhali yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Ahmad sebut, tapi Imam Ahmad tak pakai tu. Ini masing-masing lah. Sebab tu dia pengarang kitab hadis ni tidak semesti dia bubuh dalam kitab dia, maka dia pakai selalu, tak mesti lagu tu. Sebab Imam Bukhari lah dalam kitab dia tu bab qasamah, ada hadis qasamah tinggi sanad dia, tapi dia tak pakai. Dia tak pakai, semua orang tahu dia tak pakai. Orang lain pula pakai, dia tak pakai. Supaya juga Imam Ahmad, orang lain pakai. Hak ni kalau kita perhati hadis ni jelas benar ni, menunjukkan tidak boleh seseorang itu melakukan sembahyang tahiyatul masjid pada ketika imam sedang berkhutbah. Iaitu ada lafaz dia, innal muslim idza ightasala yaumal jumu'ah thumma aqbala ila al masjid la yu'dhi ahadan
fa in lam yajid al-imam kharaja shalla ma badalahu wa in wajada al-imam qad kharaja jalasa fastama'a wa ansata hatta yaqdi al-imam jum'atahu wa kalamahu al-hadith. Hadis ini hadis sahih, iaitu seseorang muslim itu apabila dia mandi pada hari Jumaat, lepas tu dia pergi ke masjid dalam keadaan dia tidak menyakiti sesiapa pun. Kalau dia pergi ke masjid tu dia tidak mendapati imam, mana imam tak ada lagi, dia bolehlah bersembahyang sebanyak mana yang dia nak. Tapi kalau dia sudah mendapati imam ada, dia duduklah, kena duduk dan dengar dan diam mendengarkan khutbah imam itu sampailah imam itu selesai mengerjakan sembahyang jemaatnya dan khutbahnya sekali selesai semua. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa gitu caranya. Tapi dia tak pakai lah. Imam Ahmad sendiri tak pakai, sebab seperti kita maklum dah saat ni mazhab Imam Ahmadnya dok. Kalau tu imam sedang berkhutbah pun kena sembahyang jugalah, molek lah. Molek. Tidak ada siapa yang kata wajib, paling tinggi molek lah. Paling tinggi molek. Lepas tu hak banyak yang kata boleh, harus saja. Kalau kita lepas tu kalau kita tengok dari segi wujuh tarjih pula ni, tarjih ni hadis ni, kalau satu hadis tu menunjukkan bukan wajib, hanya paling tinggi sunat saja. Hadis yang lain satu pihak lagi sampai kata haram. Kita nak tarjih hak mana? Nak tarjih hak mana? Cara tarjihnya kita tarjihkan hak haram tu, sebab kalau kena betul hak tu, mana kita telah buat benda haram. Hak saat ni kalau kita tak buat pun tak buat benda sunat je, bukan benda wajib. Itu mengikut kaedahnya. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah saat ni lah, ulama kata tak saya pakai tu, dia tak pakai lah ni. Dia tak pakai. Ulama nak pakai tu, dia pakai macam gitu. Tapi dari segi dirayahnya, dari segi logiknya, dari segi hak munasabahnya, sebenarnya hadis ni kita kena tengok tu, kena tengok semua sekali. Jangan tengok satu tempat saja. Soal imam-imam telah pilih hak ni, dia pilih hak ni, hak ni pilih hak ni, kita hormat tu, tak apalah, biar dia lah hak tu. Tapi bagi kita kata hadis ni, kalau nak kiranya lebih ke hak ni, dalam masalah ni lebih kemah hak kata tak semayang tu, tak boleh semayang tu. Hak lebih kemah hak tu. Sebab apa? Kita kena tengok semua hadis, jangan tengok so. Kalau tengok semua, nampaklah cerita ni lagu mana. Dan hak kata tak boleh tu, larang tu, kita nak larang hak tu. Takkan kita nak tepi tahuk belakang. Kalau kita kata hak ni ada juga, tapi suatu ketika dulu memang dipakai, tapi lepas pada tu tak, maknanya kita pakai kedua. Kalau kita nak kata hak larang, pakai larang dulu, lepas tu boleh kemudian tak. Hak larang tu, kalau larang dulu, hak tu yang mansuh, hanya hak larang tu dimansuh, maknanya hak suruh semayang ni hak kemudian. Lagu mana yang sahabat-sahabat besar ni tinggal? Itu benarnya. Dengan sebab itu kita kata hak lebih sesuainya iaitu tidak semayang. Sebab apa? Dalam keadaan Nabi SAW kata, sesiapa kalau dia tegur orang tu, dia sudah jadi lara, dan dia suruh dengar molek khutbah tu. Ayat Quran pun apabila imam ni berkhutbah, maksud ayat tu lah, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu tu, maksudnya ketika imam sedang berkhutbah, itu asbabul wurud dia. Kalau kita perhatikan tu, nampaklah lebih kemah hak ni. Sebab apa? Kalau kita duduk semayang, apa faedahnya imam tu duduk ceramah tu? Dia tak dengar apa. Dia tak dengar. Artinya kita membelakangkan hak tu. Dari segitulah kita katakan lebih kemah hak ni. Tapi benda ni benda khilaf. Nak pakai hak tu pun lah gila. Nak pakai hak kata boleh tu lah, kita tak kata apa, cuma je royak. Beginilah cara perbahasan ulama tu lagu tu. Nak semayang pun boleh, tapi kalau anak lah, anak tak buat, gitu lah. Sebab bagi anak lebih kemah hak ni lagi. Walaupun dalam kita baca Sunan Abu Daud ni tak ada tu, tak ada, dia tak sebut tu, tak ada tu pun kita baca lagi kitab lain, mungkin kita baca hak ni saja.
Begitu dah. Habislah situ. Lepas tu ada lagi yang menyebutkan, yang kata hadis ni kalau orang Syafi'i nak pakai, orang Hanafi lah, dia kritik orang Syafi'i, kalau tak pakai pun tak boleh dah, kata dia. Sebab apa? Sulit tu duduk dah. Orang Syafi'i kalau mengikut mazhab dia, kalau dah duduk dah tak boleh dah bangun dah. Nak tahiyatul masjid, tahiyatul masjid tu sebelum duduk. Kalau dah duduk tak boleh dah. Dalam hadis ni jelas menunjukkan dia sudah duduk dah. Sebab Nabi suruh bangun. Kalau dia bangun dah, suruh bangun ke dia? Kalau dia cacat dah, jadi dia duduk. Mana orang Syafi'i tak boleh pakai juga, demo pun tak boleh pakai juga, kata dia. Cuma Imam Ahmad dia kata, Imam Ahmad boleh lagi. Sebab apa? Dia kata kalau duduk tu lama dah duduk, baru tak boleh. Kalau baru duduk, macam dia baru duduk, Nabi pun suruh tanya tu bangun selalu. Boleh lagi, kata dia, tahiyatul masjid ni kalau baru duduk. Kalau sudah duduk lama baru tak boleh. Syafi'i kata tidak, duduk saja. Tapi Imam Nawawi jawab. Dijawab pun masing-masing tu jawab berdasarkan pendapat lah, bukan berdasarkan hadis tak ada belakang tu mana-mana pun. Imam Nawawi jawab, dia kata hak tu kepada hak tahu, kepada hak tak tahu, dia duduk pun, lepas tu orang wayak ke dia, tak apa, dia boleh bangun untuk sembahyang tahiyatul masjid tu. Jadi sulit ni bukan dia tak tahu, kata dia. Dia jawab. Dia jawab gitu. Tak apalah, itu masing-masing lah, masing-masing lah. Kemudian bab takhatti riqabin nas, melangkah tengkok orang, belakang orang pada hari Jumaat. Maknanya tak boleh lah. Waktu tu tidak ada adab lah dalam nak sembahyang Jumaat ataupun nak pergi sembahyang Jumaat tu. Kelebihan gapo dapat, kata pada hari Jumaat tu dapat kafarah dosa dia gapo semua tu. Kalau sekiranya tak melakukan benda-benda lagu ni, kalau duduk kecek tengah orang duduk khutbah, kalau kononnya nak pergi sah depan dapat kelebihan tu, tapi dengan lakah orang, dengan mengganggu orang, menyakiti orang, tak ada kelebihan tu. Kelebihan tu baru ada apabila tidak buat benda-benda ni. Itulah apa ni, Imam Abu Daud ni buat mari bab ni pula. Riwayat daripada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr dia dengan ayah dia ni kedua-duanya sahabat, tapi dia ni sahabat kecil. Abdullah ni sahabat kecil. Ini kata apa ni, Abi Zahiriyah, Hudair bin Quraib namanya. Dia kata kami pernah bersama dengan Abdullah bin Busr, seorang sahabat Nabi SAW pada hari Jumaat. Tiba-tiba ada satu orang tu lakah. Abdullah bin Busr pun ceritalah lepas pada tu. Dia kata ada satu orang pada melangkah belakang orang ataupun tengkok orang pada hari Jumaat pada ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi SAW pun kata selalu ke dia, duduk, engkau sudah menyakiti, engkau sudah menyakiti. Maknanya tak boleh buat gini, tak boleh buat gini. Kalau buat juga tak ada lah kelebihan Jumaat itu, sebab sudah menyakiti. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, faqad azaita wa anaita. Ada tambah gitu, anaita, engkau telah menyakiti orang dan engkau telah lambat. Maksud mari lakah orang tu nak mari depan. Dah kalau kita mari lambat, dah duduk dalam belakang lah. Apalah sampai menyakiti orang gitu. Kalau kita tengok hadis ni, tapi Imam Abu Daud tak mari dalam bab tadi, dia mari dalam bab lain. Kalau mari dalam bab tadi, hak ni boleh jadi dalil dah kepada golongan yang kedua tu. Dia mengatakan tak boleh sembahyang. Sebab apa? Nabi SAW suruh duduk orang ni. Dia baru mari ni. Dia tidak tanya mu sembahyang dah, seperti dia tanya orang tadi, Sulaik tadi. Tak. Tapi Imam Abu Daud tak dalam bab lain, dalam bab lain yang menunjukkan tak boleh nak langkah orang tu. Maknanya kelebihan ni kadang-kadang